Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nur Qamariah binti Morni daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa, ingin mengaji ingat AMG. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi hari ini dipertemukan lagi. Allah Ta'ala panjangkan umur kita ni, dan insyaAllah kita ni akan memanfaatkan dengan sebaiknya umur yang panjang ni, dengan sama-sama saling memberi manfaat, dengan sama-sama saling bersegera untuk berbuat amal soleh, amal kebajikan dan sebagainya, insyaAllah. Okey, jadi hari ini adalah perkongsian. Tapi sebelum saya berkongsi, saya ingin mohon maaf dulu. Ada beberapa masalah teknikal. Sepatutnya saya start live pukul 4.30, tapi disebabkan oleh ada beberapa masalah teknikal. Macam saya cakap tadi, ada beberapa masalah teknikal, jadi akhir sedikit saya mula untuk harian ni ataupun untuk petang hari, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, ahlan wa sahlan untuk bulan Julai. Jadi kita ni sudah masuk kepada separuh daripada satu tahunan ni. Okay? Jadi kita ni sudah masuk kepada bulan Julai, 1 hari bulan Julai. Jadi alang-alangnya 1 hari bulanan ni, apa niat kita ataupun apa goal kita ni, ataupun apa benda yang ingin kita ni capai bagi bulan Julai ni sebenarnya, insyaAllah. Jadi setkan niat, apa yang sebenarnya kita ni kan mau capai, apa sebenarnya yang kita ni kan mau ubah, apa sebenarnya yang kita ni kan mau tambah lagi. Okay, insyaAllah. Jadi insyaAllah perkongsian hari ini adalah berkaitan tentang 3 cara untuk istiqamah belajar Al-Quran. Bukan membaca, bukan tadabbur dan sebagainya, tapi 3 cara untuk istiqamah belajar Al-Quran. Okey, bila tadi sebut istiqamah ni, ada orang cakap, apa kan istiqamah ni? Ada orang faham istiqamah, tapi tidak semua orang boleh apply. Okey, tidak semua orang boleh apply sebab memang namanya manusia, kita ni diciptakan memang tidak sempurna. Okey, jadi apa yang dapat saya kongsikan adalah, pertama sekali adalah kita ni sama-sama telusuri, teliti apa maksudnya istiqamah itu sendiri. Okey, jadi kalau kita ni, saya akan cakap dari segi bahasa, dari segi istilah dan sebagainya, tapi istiqamah ni adalah macam mana kita ni akan pastikan kita ni tu membuat satu perbuatan tapi secara konsisten. Artinya istiqamah itu sendiri membawa maksud kepada konsisten. Contohnya, kita ni set niat, okey, bangun mesti pukul 5 pagi. Jadi macam mana kita ni akan istiqamah setiap hari ataupun hari-hari yang akan datang, kita ni akan bangun jam 5 pagi. Itu maksudnya istiqamah. Okey, jadinya sama dalam konsep pembelajaran Al-Quran, kita ni kan mencari cara macam mana supaya aku ni istiqamah untuk belajar Al-Quran. Jadi berfikir-fikirlah, macam mana. Ada banyak cara sebenarnya. Banyak, tapi yang saya sampaikan di sini ada 3 sahaja yang dapat saya kongsikan, dan mudah-mudahan 3 ni sangat simple. Okay? Maybe di mata orang, ya, okay, cakap senanglah, mudahlah sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita ni push diri kita ni untuk kita ni percaya kita ni boleh buat, ataupun buat trial dengan 3 cara ni, insyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan yang selebihnya. Kita ni kan manusia berikhtiar, berusaha, selebihnya kita ditawakal kepada Allah Ta'ala saja. Jadi insyaAllah mudah-mudahan 3 cara ataupun 3 cara untuk kan istiqamah ni dapat sama-sama kita ni apply dalam kehidupan kita ni. Okey, bukan saja untuk pembelajaran Al-Quran, tapi untuk pembelajaran yang lain juga, untuk urusan duniawi dan ukhrawi kita ni. Tapi yang saya konteks yang saya akan sampaikan ni adalah dari segi pembelajaran Al-Quran. Jadi tadi maksud yang pertama, iaitu set niat. Apapun perbuatan kita ni, Allah Ta'ala tu memberikan kita ni pahala berdasarkan niat kita ni. Okey, contoh kita ni kan buat jahat, baru berniatkan buat jahat, tapi kalau sekiranya tadi dah buat, ada apa pahala ataupun apa yang dicatat oleh malaikat, contoh macam tu. Ataupun kita ni niatkan buat pahala, tapi dalam masa yang sama kita ni ada niat lain, iaitu untuk niat untuk riak. Nauzubillah min zalik. Okey, jadi ataupun mesti berhati-hati sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala tu kan nilai berdasarkan niat kita ni, dan macam mana kita ni usulkan ataupun luahkannya dalam bentuk tindakan. Jadi sangat penting niat ni. Niat ni ada orang lain yang tahu, kecuali kita ni dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi macam mana kita ni kan sentiasa kekalkan momentum istiqamah itu sebenarnya. Jadi mau nak mau, bila kita ni terlintas, saya akan cakap terlintas di dalam hati kita ni, yang kita ni itu sudah ada rasa untuk belajar Al-Quran, dan kita ni pun sedang mengikuti pembelajaran Al-Quran. Cuma kan istiqamah tu macam mana? Yang pertama, set niat. Artinya setiap kali sebelum kelas, setiap kali sebelum baca Quran, setiap kali sebelum belajar Al-Quran, setiap kali hadir majlis ilmu, setiap kali dengar ceramah, setkan niat. Apa kita mahu sebenarnya hasil daripada kita mendengar ceramah,
hasil daripada kita membaca Al-Quran, hasil daripada kita belajar Al-Quran dan sebagainya. Okey, setkan niat. Niat itu sangat penting sebab daripada niat ni kadang baru kita ni tahu, baru senang. Okey, contoh ini sebagai contoh. Okey, hari ni saya niatkan untuk lihat live Ustazah Qamaria supaya saya dapat berkongsi kepada lebih ramai orang. Contoh. Jadinya niat itu kan yang akan menentukan, senang menentukan apa action kita ni. Jadi macam mana cara kita ni share? Macam mana cara kita ni share manfaat yang kita ni dapat ni sebenarnya. Contoh. Okey. Yang pertama sekali set niat. Jadi macam mana kan supaya kita ni kan insan, manusia memang sentiasa akrab dengan yang sifat yang namanya sifat pelupa. Okey, manusia memang pelupa. Memang dapat tani nafikan lagi, manusia memang terkenal dengan sifat pelupanya. Oh, janji macam mana? Oh, minta maaf aku lupa. Oh, rupanya macam mana? Oh, minta maaf aku lupa dan sebagainya. Okey. Jadi, kalau kita mau konsisten, kita punya niat itu untuk menjaga kita ni punya momentum dan bahkan makin upgrade lagi kita ni punya niat ni. Jadi, kenapa indah kita ni tulis niat kita ni? Setiap kali sebelum kelas, tulis apa niat belajar, apa niat hadir malam ni. Apa niat hadir untuk majlis ilmu ni dan sebagainya, tulis. Okey, kalau pun dah mampu tulis, at least type. Type. Kita ni kan selalu akrab dengan handphone. Kenapa dah kata ni niatkan ibadah untuk handphone yang kita ni pakai ni. Jadi oh hari ni niat belajar Al-Quran kerana apa? Oh hari ni lihat live kenapa? Kerana apa? Oh hari ni kan bersukan kerana apa? Oh hari ni kan jumpa orang kerana apa dan sebagainya. Oh hari ni niatkan bersedekah kerana apa dan sebagainya. Okey. Jadi setkan niat. Sebaik-baiknya adalah bila kita ni dapat tulis. Okey, dapat tulis ataupun kita ni dapat type handphone kita ni. Ataupun arah nota kita ni dan sebagainya untuk reminder kita ni, ini mengingatkan kita ni. Kadang-kadang kita ni ada masa kita ni rasa down, ada masa kita ni tu, of course sebab iman kita ni memang melemah. Kita ni manusia, kita ni akan dapat sentiasa positif sepanjang hayat. Kita ni akan dapat sentiasa iman tu tinggi saja ia punya grafnya, ini dapat sebab memang kita ni mesti sentiasa recharge iman kita ni. Jadi macam mana cara kita ni recharge iman kita ni, macam mana cara kita ni untuk supaya setiap berusaha untuk berada di energi yang tinggi ataupun keep the positivity itu adalah dengan kita ni men-setkan niat dan menulis. Jadi bila kita ni down, kita ni kan lihat balik, oh hari itu aku niat sudah sebenarnya yang aku akan janji pada diriku sendiri, aku akan istiqamah, aku akan konsisten untuk belajar setiap hari, contoh macam tu. Okey. Oh rupanya masa down lihat lagi, kalau rasa ngalih, rasa malas, ingat balik apa niat yang kita pernah tulis, ingat balik apa sebenarnya attention kita untuk belajar itu sebenarnya, belajar Al-Quran. Jadi setiap seorang ada berbeza-beza. Ada orang kenapa mau belajar Al-Quran? Supaya ia jadi guru pertama untuk anaknya. Ada orang kenapa ia belajar Al-Quran? Supaya ia dapat jadi ketua keluarga yang baik untuk keluarganya. Ada orang kenapa ia belajar Al-Quran? Oh, supaya ia dapat mengajarkan lagi ahli keluarganya, ataupun supaya ia dapat membetulkan lisannya dan ia dapat amalkan dalam kehidupan sehariannya. Okey? Jadi setkan niat. Niat kalau ia diiringi dengan ibadah akan lebih mudah lah, ataupun akan lebih senang Allah Taala makbulkan, akan lebih senang Allah Taala makbulkan insya-Allah. Yang kedua adalah blok masa ataupun cuba untuk lapangkan masa habis kita. Jangan belajar, jangan tunggu masa free baru belajar. Kosongkan masa untuk belajar sebenarnya. Artinya kita ni sudah setkan. Sebagai contoh, ada salah seorang student cakap, saya ustazahnya setiap kali lepas maghrib saya akan block, saya akan away daripada handphone, saya akan baca Al-Quran selepas solat maghrib sampailah kan Isya tu. Jadi beberapa menunggu Isya saya akan beralih daripada sejadah, saya hanya akan berada di sejadah untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang terbaik sebenarnya. Okay? Jadi ia sendiri ada inisiatif untuk memblok masanya. Untuk memblok masa ia akan belajar, untuk memblok masa ia akan membaca Al-Quran, untuk memblok masa ia akan mendengar majlis ilmu, untuk memblok masa ia akan menghadiri majlis ilmu insya-Allah dan sebagainya. Jadi kita ni, apa alasan kita ni sebenarnya? Allah Ta'ala bagi kita ni 24 jam sehari. Takkan 1 minit ataupun berapa minit pun kita ni dapat blok masa kita ni untuk ukhrawi kita ni. Jangan silap, kenapa? Saya ingat tadabbur surah At-Takatsur kalau saya tidak silap. At-Takatsur. Manusia ni katanya, manusia kalau sebab kita ni tu dah dapat nampak pahala, kita ni dah dapat rasa pahala tu sendiri. Sebab tu kita ni tu lebih senang kepada yang namanya kebendaan yang bersifat duniawi. Okey, contohnya kalau kita ni rajin bekerja, kita ni kena janjikan untuk naik gaji. Benda tu nampak. Okey, naik gaji, contoh naik jabatan, naik pangkat dan sebagainya. Okey, kalau kita ni kahwin, kita ni kan ada anak, ada pasangan dan sebagainya. Kalau kita ni buat baik, bersedekah, urangkan sanjung kita ni dan sebagainya. Okey, itu salah satu contoh kenapa manusia lebih bersegera kepada perkara duniawi. Okey, perkara duniawi sebab benda tu nampak, dapat dirasa, dapat di-feel, okey, dapat didengar dan sebagainya. Tapi kalau pahala, saya ingat ada satu kata daripada ulama Syekh, katanya
Kalau manusia yang katanya yang hidup di muka bumi ni, kalau ia nampak saja pahala tu katanya masjid 20 tingkat pun dah cukupnya. Terlampau panuh orang kan sembahyang berjemaah di masjid. Terlampau panuh orang kan bersegera untuk menghidupkan masjid Allah. Sebab apa? Diorang sudah nampak, diorang boleh feel, diorang boleh rasa pahala tu sendiri. Bezanya masa ni, kita ni dah dapat nampak pahala. Dan kita ni pun dah dapat rasa pahala tu macam mana sebenarnya. Sebab tu tak kita ni berlambat-lambatan, melengah-lengahkan untuk perbuatan yang Allah Ta'ala janjikan dengan pahala, syurga dan sebagainya. Okay? Jadi sebab tu tak, blok masa kita ni, jangan tunggu kita ni free. Mesti kita ni yang freekan masa kita ni untuk belajar Al-Quran. Jangan cari alasan. Sebab dalam hidupan ni, hatta kematian pun sentiasa membuat kita ni, sentiasa mendekati kita ni. Kalau mereka mau sudah akan cabut nyawa kita ni, apa lagi alasan kita ni akan cakap? Adakah kita ni akan cakap kita ni in the ready? Ataupun kita ni akan cakap, oh tunggu sekejap, aku belum ready lagi, aku mesti perluan ni lagi, banyak benda lagi akan aku buat. Indah. Artinya, hiduplah seumpama kita ni hari terakhir kita ni hidup di muka bumi ni. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya masa yang ada. Kemudian buat baiklah selagi masih lagi Allah Ta'ala panjangkan umur. Dan bersegeralah dalam mengerjakan amal ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Okey. Jadi blok ni atau blok masa lapangkan sedikit masa kita ni. Blok kita ni ada pilihan. Jadi hidup jangan kebetulan ni belajar Al-Quran, kebetulan ni Allah gerakkan hati. Indah. Kita ni tu sebenarnya ada pilihan untuk kan mau belajar atau indah. Okay, sebab ini yang saya sampaikan adalah macam mana kan istiqamah. Macam mana kita ni kan istiqamah kalau kita ni sendiri lagi, Indah dapat memblok masa kita ni, Indah dapat freekan masa kita ni, Indah dapat sisihkan sedikit masa untuk spend masa dengan Allah Ta'ala sebenarnya. Okay? Jadi muhasabah diri kita ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita ni untuk kita ni dapat blok masa kita ni untuk belajar, untuk kita ni blok masa kita ni untuk menjadi sebaik-baik manusia, iaitu yang belajar dan mengajar, insyaAllah. Dan yang terakhir, yang ketiga, insyaAllah ni poin yang ketiga, iaitu doa. Doa ni paling powerful. Okay, doa, apalagi kalau solat tahajud lah, ada hadis kan, sebagaimana yang kita pernah, saya percaya ada yang pernah tahu, doa kalau ketika solat tahajud itu umpama anak panah yang tepat busurnya. Okay, anak panah busur, berarti tepat tekanan ia punya panahan itulah. Jadi, kenapa kita ni akan mensia-siakan doa? Jadi kalau setiap kali lepas solat, ini saya ambil konsep dua situasi ya, dalam solat dengan selepas solat. Dalam kita ni solat, okey, dalam kita ni solat, artinya jangan kita ni terlalu tergesa-gesa untuk habis solat. Jangan kita ni kecuali kalau memang ada urusan yang contohnya ada emergency dan sebagainya, itu lain cerita. Okey, itu artinya ada darurat. Tapi bayangkan kita ni tidak ada darurat sebenarnya. Okey, lepas solat angkat tangan cukup-cukup saja, ya Allah, aku doa ni, jadi semampunya saja berdoa, selarah-larahnya saja berdoa. Tapi kita ni sebenarnya Allah Ta'ala kan As-Sami'. Kenapa kita ni indah percaya yang Allah Ta'ala tu mendengar doa kita ni? Dan Allah Ta'ala kan Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya, mengabulkan, menerima doa hambanya. Jadi kenapa kita ni manusia ni sombong? Okay? Salah satu ciri manusia yang sombong adalah indah mau berdoa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi mudah-mudahan kita ni semua dijauhkan daripada perbuatan sombong ni. Sebab apa? Takut-takut na'udzubillah Allah Ta'ala indah terima apa yang kita ni buat, apa yang kita ni amalkan, ataupun apapun perbuatan baik kita ni, na'udzubillah. Saya ingat saya mendengar satu ceramah, katanya Ustaz Dr. Khalid Basalamah, saya ingat katanya, jangan sampainya kita ni jadi orang yang, kalau bahasa Indonesianya bangkrut, kalau bahasa standardnya orang-orang yang muflis, muflis ataupun bankrupt. Katanya kenapa? Apa maksudnya orang yang bankrupt ni? Apa maksudnya orang yang muflis ni? Ya, jangan sampainya di hari akhirat nantinya kita ni membawa banyak pahala, kita ni beramal ibadah, salat, zikir, puasa dan sebagainya. Okey, tahu-tahu kita ni ada buat dosa yang lain, contohnya dosa mengumpat orang, dosa buat jahat, buruk sangka, menipu dan sebagainya. Okey, makan hak harta orang dan sebagainya. Jadi takut-takut di sana kita ni kan kena ambil pahala-pahala kita ni. Jadi tinggal sikit. Itu maksudnya jadi orang yang muflis. Jadi rugi. Okey, sangat-sangat rugi. Sebab itu pentingnya berdoa. Berdoa semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tawaduk, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh dan sebagainya. Banyak lagi. Jadi bilanglah Al-Quran, dan kita ni kan dapat tahu di sana apa ciri-ciri hamba yang Allah Ta'ala suka, apa ciri-ciri hamba yang Allah Ta'ala akan cari, ataupun yang Allah Ta'ala mau di setiap hamba, yang ada pada setiap hambanya. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Sebenarnya Allah Ta'ala ni sentiasa bersangka baik arah kita ni, sentiasa bersangka baik. Kita ni lambat-lambatkan solat, jadi akan ada timbul macam Allah cakap, okey, tunggu dulu, jangan cantik dulu yang lambat solat, barangkali yang sibuk, sekejap lagi akan. Sebenarnya Allah Ta'ala tu sudah tahu, cuma Allah Ta'ala sentiasa bersangka baik kepada hambanya. Jadi kita ni manusia, kenapa kita ni sombong, indah mau balik kepada Allah Ta'ala?
Okey. Jadi itu adalah 3 cara untuk kita ni kan istiqamah dalam pembelajaran Al-Quran kita ni. Yang pertama sekali, setkan niat. Niat yang terbaik adalah bila kita ni mampu untuk menulis ataupun meluahkannya dalam bentuk tulisan. Okey. Kadang kalau tadi share, manusia kadang-kadang ada yang bukan jenis suka mendengar, ada yang suka mendengar dan sebagainya. Jadi biar kita ni luahkan niat itu, dan kita ni seorang saya tahu apa niat kita ni sebenarnya. Adakah kita tercapai dan tercapai? Yang penting kita ni mesti fokus. Okey, kita ni mesti usahakan diri kita ni untuk belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, blok masa ataupun lapangkan sedikit masa kita ni. Jangan sombong, jangan 24 jam sehari langsung ada masa aku sibuk ni. Mulut kita ni mesti kena sentiasa berhati-hati. Bila kita ni sentiasa cakap aku sibuk, aku sibuk, aku sibuk, kalau Allah Taala makbulkan benar-benar sibuk sampai kita ni tu na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah Taala tidak menjadikan kita ni ataupun menjadikan kita ni dalam golongan yang sesat yang Allah Taala tidak pedulikan lagi, na'udzubillah min zalik. Jadi blokkan masa, berhati-hati dengan percakapan kita ni. Jadi kalau boleh, okey aku dah masak, masa ni aku free berhabis, aku akan belajar benar-benar, aku akan baca Al-Quran, aku akan hadir majlis ilmu dan sebagainya. Jadi banyak cara. Kalau ulama zaman dulu have to merantau, have to berhijrah, have to berlayar dengan di padang pasir lah, dengan unta, dengan kuda dan sebagainya. Okey, berbulan-bulan lamanya perjalanan itu rasakan mendapatkan satu ilmu sahaja. Tapi kita ni manusia umat Nabi Muhammad yang di zaman moden ni, kita ni ada banyak, ada dia 10 jari, kita ni ada handphone. Okey, ada yang 2 handphone, ada yang pegang 3 handphone, ada yang iPad dan sebagainya lah. Okey, jadi kenapa kita ni manfaatkan teknologi ataupun gadget yang ada arah kita ni masa ni untuk ke arah ukhrawi kita ni. Okey, saya ingat ceramah Ustaz Adi Hidayat, katanya apa yang kita ni pakai ni akan disoal di hari akhirat nanti. Okey, kita ni beli handphone ke, kita ni beli apa sajalah, semua gadget teknologi dan yang canggih dan sebagainya akan disoal kemana kita ni manfaatkan harta-harta kita ni. Jadi kata ustaz satunya, kalau maunya manfaatkan untuk ibadah. Contohnya, hari ini contohlah perempuan kan, sebagai contoh saya ambil contoh perempuan lah. Perempuan kan banyak tudung. Jadi contohnya pakai untuk solat. Hidupkan tudung ataupun apa-apa pun pakaian kita ni yang ada dalam diri kita ni untuk ibadah. Contohnya pakai tudung untuk pakai solat. Bawa yang untuk beribadah, bawa yang untuk supaya supaya diringankan apa yang kita ni pakai. Allah Taala yang dipersoalkan. Okey. Jadi itulah sebenarnya pengisian yang untuk hari ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, poin yang ketiga insya-Allah sebelum saya tutup adalah banyakkan berdoa kepada Allah Taala. Anggaplah sebenarnya berdoa itu adalah waktu yang kita itu sedang curhat kepada Allah Taala. Allah Taala kan sentiasa online 24 jam 7 hari, tidak pernah tidur. Allah Taala itu tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Jadi Allah Taala sentiasa ada. Kita ni bangun pukul berapa, kita ni tidur pukul berapa, Allah Taala tetap ada sama kita ni. Okey, Allah Taala tetap available. Okey, untuk hamba-hambanya. Kamu berdoa ke, curhat ke, menangis-nangis, baiklah. Allah Taala pun paling suka, favorite Allah Taala adalah bila hambanya tu mampu untuk mengeluarkan air mata bila ia berdoa. Artinya kan kita ni kan kadang-kadang air mata ni dah dapat ditipu, istilahnya macam itulah. Jadi orang yang mudah menangis itu lain cerita. Tapi kalau kita ni kadang-kadang ada rasa tersentuh dalam diri kita ni tu sampai mengalirkan air mata, mengenangkan dosa-dosa, mengenangkan apa yang sepatutnya kita ni indah buat dalam dalam kehidupan ini. Jadi itulah sebenarnya yang Allah Ta'ala paling suka, kalau kita ni tu luahkan cerita Allah Ta'ala, bagi tahu apa yang kita ni struggle masa ni. Jadi kalau boleh block masa tu benar-benar. Okay, block masa, and then doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, syukur, alhamdulillah. Doa lah, kalau berdoa jangan tem sedih saja. Saya ingat ceramah Ustaz Hanan Ataki katanya, kalau ia sedih katanya, bacaan surahnya tu boleh jadi panjangnya macam surah Al-Baqarah katanya. Tapi kalau ia happy, surahnya tu, solatnya tu pendeknya macam bacaan surah Al-Kautsar ataupun Al-As katanya. Cuma itulah. Jadi itulah yang mesti kita ni jaga sebenarnya. Okey. Jadi kita ni mesti sentiasa ingat Allah Taala dalam apa jua keadaan kita ni. Dalam keadaan kita ni happy, lapang, sedih, gembira dan sebagainya. Okey, wallahu a'lam bisawab. Jadi itu adalah 3 cara untuk istiqamah belajar Al-Quran. Set niat, lapangkan sedikit masa ataupun blok masa habis kita. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa. Bukan lagi jangan lupa berdoa. Selitkan doa di setiap perbuatan yang kita ni kan buat. Kan driver, ya Allah, hanya aku dalam perjalanan kan menuju ke mana-mana. Mohon ya Allah lindungilah perjalanan ini ya Allah, dan mudah-mudahan ada berkah di dalam perjalanan ini. Kalau aku mati pun ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Contoh macam itu. Jadi sentiasa berdoa. Malaikat kan sentiasa mengaminkan doa-doa hamba Allah Taala ni, insya-Allah.
Okey, jadi sampai sini saja. InsyaAllah kita ni berjumpa lagi di masa yang seterusnya. Apa namanya ni, jika diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mohon maaf seandainya ada terkasar bahasa ataupun tersilap tutur kata yang menyinggung ataupun yang tidak sepatutnya saya luahkan. Jadi saya mohon maaf. Semua tu yang buruk, yang kurang molek, yang kurang cantik, yang kurang indah tu memang semuanya datang daripada diri saya sendiri yang masih lagi belajar. Dan dan yang molek-molek, yang indah-indah, yang kita rasa kagum dan takjub itu semuanya daripada Allah Ta'ala yang satu, yang mempunyai sifat yang segala kecantikan itu semuanya milik Allah Ta'ala. Okay? Jadi bersama saya, kita jumpa lagi nanti insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dan ada barakah di dalam umur yang panjang insyaAllah. Saya Ustazah Nur Qamariah binti Warni daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.